Salam dan salam sejahtera. Apa akan jadi jika Ismail Sabri dilantik menjadi Perdana Menteri? Di sini kita rakyat akan lihat dan beliau akan juga diuji kerana siapa yang menjadi Perdana Menteri untuk kali ini, mereka betul-betul adalah seorang tokoh dan seorang pemimpin yang hebat. Kerana kita tahu mereka perlu menyelesaikan masalah pandemik yang ada dan juga masalah kewangan negara, yang mana kita tahu ekonomi negara kita ini begitu parah, begitu juga dengan pengangguran, begitu juga dengan hutang-hutang negara. Jadi kita lihat apa yang berlaku ini apabila beliau sendiri telah pun bersama dengan kerajaan Perikatan Nasional yang lalu, dia telah pun dilantik sebagai Menteri Kanan Pertahanan, yang mana kita lihat juga beliau telah pun menjalankan kerja-kerja yang dilihat oleh rakyat sebagai salah seorang daripada menteri yang gagal. Jadi hari ini kalau beliau mendapat peluang untuk menjadi Perdana Menteri ataupun mendapat undian yang cukup daripada ahli parlimen, maka beliau akan dilantik menjadi Perdana Menteri. Di sini kita lihat mereka yang telah pun menyokong untuk beliau menjadi Perdana Menteri ini adalah daripada blok yang sama. Dan kita akan lihat juga pemimpin yang nak menjadi menteri di bawah beliau pula adalah mungkin orang yang sama. Dan kita tahu juga apabila parti yang bersama mereka yang lalu seperti PAS, kita lihat pemimpin PAS yang telah pun bersama dengan mereka waktu itu tidak berjaya. Dan kita lihat mereka yang jadi menteri dilihat juga gagal. Begitu juga menteri-menteri daripada Bersatu sendiri. Begitu juga menteri daripada UMNO. Tetapi kali ini mungkin dia mengubah corak daripada dalam. Tetapi saya rasa perkara ini tidak mudah dilakukan kerana kita tahu ini adalah daripada tim yang sama. Jadi inilah yang rakyat akan rasa dan rakyat akan dipertontonkan dengan kalau pertukaran kerajaan ini, yang mana apabila mereka hanya menukarkan dia punya ketua, tetapi tetap daripada golongan mereka yang sama. Ini akan kita lihat sama ada mereka berjaya atau tidak jika mereka berjaya untuk menjadi Perdana Menteri. Tetapi kalau kita lihat daripada sebelah Datuk Seri Anwar Ibrahim, kita akan boleh lihat bahawa kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim apabila dia bersama dengan kerajaan sebelum dia dikeluarkan daripada pimpinan Tun waktu itu, dia adalah seorang tokoh yang telah berjaya menaikkan nama Malaysia, yang mana kita juga tahu sehingga hari ini ketokohan Datuk Seri Anwar Ibrahim itu jelas terlihat. Tetapi kerana apa yang berlaku dalam negara kita ini, untuk membentuk kerajaan yang ada adalah daripada ahli parlimen yang telah pun menang pilihan raya, maka undi untuk menjadikan Datuk Seri Anwar Ibrahim ini Perdana Menteri kita belum tahu. Tetapi kita hanya mampu berdoa. Harapan kita adalah esok diumumkan dia cukup majoriti, kerana kita tahu bahawa parti-parti ataupun mereka-mereka yang ada dalam parti ini adakah menyokong ataupun tidak untuk bersama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi inilah politik negara kita ini, yang mana kita menunggu keputusan daripada wakil rakyat yang telah pun kita bagi undi, dan hari ini yang mana separuh yang telah pun mengkhianati mandat mereka, yang mana lompat ke sebelah sana. Dan kita juga akan berdepan dengan masalah krisis yang tidak boleh diselesaikan, kerana apabila mereka daripada sebelah sana masih inginkan kekuasaan ini, maka peluang untuk Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri itu agak tipis. Tetapi kita berharap ada satu sinar untuk dia menjadi Perdana Menteri, untuk dia membangunkan negara ini. Kerana kalau kita lihat track record Datuk Seri Ismail Sabri dengan track record Datuk Seri Anwar Ibrahim itu sangat jauh. Dan kita tahu apa yang Datuk Seri Ismail Sabri telah pun lakukan, iaitu dia tidak berjaya apabila menjadi menteri. Tetapi beza dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia menjadi menteri, dia berjaya dan dia banyak membuat satu perubahan baru kepada setiap kementerian yang dia telah pun sandang menjadi menteri. Ini adalah hakikat yang kita perlu lihat. Tetapi kalau perkara ini juga berlaku, kita boleh memberi satu daripada penilaian kepada kepimpinan, yang mana apabila siapa pun yang akan memerintah, yang mana kita tahu bahawa kalau Datuk Seri Ismail Sabri yang menjadi Perdana Menteri, maka kita tahu bahawa kita akan berdepan dengan masalah lagi, iaitu
Karena kerajaan mereka ini adalah terbentuk daripada golongan-golongan yang mana dikatakan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai golongan kleptokrat. Begitu juga dengan mereka yang dikaitkan dengan sebagai klaster mahkamah nih. Ini adalah yang pada saya sesuatu yang akan merugikan negara kita ini. Dan di sini juga kita lihat bahwa mereka yang nak membentuk kerajaan ini adalah mereka-mereka yang daripada parti yang sama, dan daripada mereka yang kita tahu bahwa begitu rakus hendakkan jawatan, dan mereka ini adalah mereka yang akan menyusahkan rakyat. Pemimpin kita yang berebut kuasa ini, yang sampai rakyat susah ini adalah mereka-mereka yang hanya ada 220 orang, tetapi yang nak merasa kesusahan ini adalah 32 juta rakyat Malaysia. Mereka yang ada 220 orang inilah yang menentukan nasib rakyat Malaysia. Karena mereka-mereka inilah nak bersekongkol ataupun nak menyokong mereka yang nak membentuk kerajaan yang bersih. Ada dua pilihan saja. Jadi apa yang berlaku ni kalau kita tengok, mereka masih nak kekal untuk menyokong kerajaan yang mana kita tahu telah gagal, dan mereka nak buat lagi kerajaan baru yang sama juga menggunakan komponen daripada kerajaan yang gagal, maka kita akan terima akibatnya. Seperti kereta lah. Kereta lama, kita nak dah pun tak boleh berjalan lagi enjin dia, kita pun pergi tukar enjin baru. Tetapi bodinya juga tetap lama, so tidak ada guna karena satu daripada komponennya tetap lama. Ini akan berlaku yang kita akan lihat. Jadi itulah yang berlaku jika Datuk Seri Ismail Sabri ini dapat menjadi calon Perdana Menteri apabila mendapat majoriti. Berbeza dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, saya faham kalau saya di tempat Datuk Seri Anwar Ibrahim pun mungkin semalam tak boleh tidur kerana fikir bagaimana untuk mendapat sokongan. Tetapi kita harus ingat, saya kadang berfikir juga sebagai rakyat, Datuk Seri Anwar Ibrahim terbeban kerana yang mahukan dia ini menjadi Perdana Menteri adalah daripada rakyat sebenarnya. Suara rakyat yang berjuta di Malaysia ni ataupun di seluruh dunia ni inginkan Datuk Seri Anwar Ibrahim ini menjadi Perdana Menteri. Orang tidak ingin siapa pun nama lain hari ini sebenarnya. Di seluruh dunia ni tanyalah, semuanya mahu Datuk Seri Anwar Ibrahim yang memimpin negara kita yang dalam keadaan hari ini. Tetapi kerana mandat 220 orang ini, maka negara kita ini akan dibelenggu masalah kerana mereka. Jadi sepatutnya kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim boleh memimpin negara dengan baki yang ada ni, dan sepatutnya UMNO memberi sokongan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk menjadi Perdana Menteri, walaupun mereka nak berkecuali daripada apa yang berlaku di dalam parlimen dan hanya menyokong untuk menjadi Perdana Menteri saja, sebenarnya lebih baik kerana apa yang kita lihat, apa yang dititahkan oleh Yang di-Pertuan Agong yang mengatakan ingin satu kerajaan ataupun perubahan baru, tetapi apa yang mereka lakukan adalah masih dengan keadaan yaitu politik lama. Apa yang dititahkan Yang di-Pertuan Agong adalah hendakkan politik baru, tetapi politik lama yang masih bermain di bawah ini sebenarnya. Ini adalah pada saya yang kita lihat hari ini seolah-olah magic ataupun dengan bahasa kampungnya ataupun penipuan, kerana kita tahu tidak akan boleh berubah kerana tokoh-tokoh yang ada ini, pemimpin-pemimpin yang ada 220 orang ini adalah mereka yang sama. Jadi mereka nak mengubah atau tidak itu adalah di tangan mereka hari ini. Corak pemerintahan yang ada yang nak mereka bentuk pun di tangan mereka. Jika mereka tidak nak seorang pemimpin yang bersih seperti Datuk Seri Anwar Ibrahim, maka terserah kepada mereka dan kita akan terimalah balanya, iaitu satu lagi kepimpinan baru yang akan masuk menjadi pemimpin negara kita ini, yang kita akan rasa bahawa akan satu lagi kerajaan gagal. Dan kita tahu bahawa apa yang telah kita lihat, yang kita telah dipertontonkan, yaitu apabila kita tahu bahawa waktu dia menjawat jawatan sebagai Menteri Kanan pun, kita lihat dia telah pun menggunakan kuasa dia, yaitu salah guna kuasa, yang mana kalau kita lihat dia telah pergi ke kem tentera untuk buat mesyuarat, dan juga itu adalah bertentangan dengan Akta tahun 1972 Angkatan Tentera, yang mana tentera tidak dibenarkan berpolitik ataupun menyediakan peralatan politik. Ini jelas. Tetapi dia telah pun langgar apa yang patut dia lakukan sebagai Menteri Kanan Pertahanan,
masuk dalam camp buat mesyuarat. Ini baru hal kecil yang mana kita boleh lihat. Belum lagi dia menjadi Perdana Menteri. Kalau menjadi Perdana Menteri, apa yang dia buat boleh, yang orang lain buat tidak boleh. Jadi hari ini, apakah kita rakyat hendak satu undang-undang ataupun peraturan yang kita lihat akan begini, tajam ke bawah, yaitu ditindasnya kita sebagai rakyat, yang mana ini sudah kita lihat semasa pemerintahan mereka yang lalu. Dan kenapa Barisan Nasional ditolak? Jadi ini adalah yang kita rakyat akan rasa dalam beberapa tahun ini, dan kita hanya mampu sebagai rakyat menunggu ke arah pilihan raya ke-15 dan kita tukar corak pemerintahan yang baru, dan kita sokong mereka yang kita rasa betul-betul mereka ini adalah mereka yang inginkan perubahan untuk negara, dan bukan mereka yang mainkan isu perkauman, isu agama, dan menjual apa-apa pun demi tembolok mereka sendiri. Ini kita harus tolak, karena politik ini tidak boleh lagi kita lihat kepada satu arah, yaitu mainkan isu perkauman. Lepas itu yang saya lihat di media, mainkan isu pula kaum-kaum di Sabah dan Sarawak. Lepas itu main pula isu agama. Ini adalah politik yang mereka mainkan, dan mereka nak membawa akan perkara-perkara ini, tetapi mereka lupa bahawa pembentukan Malaysia ini adalah mengikut MA 63 itu tertakluk bahawa Sabah dan Sarawak itu adalah ikut pana, yang mana mereka ini dulunya sebuah negara, yang mana hari ini menjadi sebuah negeri yang mana selama ini tertindas, yang tidak mengikut tata cara yang mana sepatutnya mereka memberi agihan yang sama rata kepada Sabah dan Sarawak. Tetapi mereka curang. Sebab itulah apabila kita lihat pemerintahan yang berlaku hari ini, yang mana kita tengok juga pemerintahan yang berlaku di Sabah Sarawak, mereka seolah-olah mahukan kembali hak ini. Tetapi apabila yang berlaku di Sarawak, yang mana kita tahu kepimpinan GPS yang ada, sehingga hari ini mereka tetap juga bersekongkol untuk menyokong mereka-mereka yang membuat pengkhianatan kepada negara, yang mana kita tahu bahawa kerajaan GPS yang ada di Sarawak tidak pernah ditukar ganti. Dan hari ini kita lihat dia akan menyokong mana-mana parti yang menang, dan mereka akan menyokong kumpulan parti yang memerintah. Dan ini pula apabila terjadinya keadaan yang ada hari ini, dia tetap nak menyokong mereka yang ada di sebelah sana, yaitu kerajaan Perikatan Nasional yang lalu. Ini adalah satu yang saya lihat bahawa perlu ada perubahan, termasuk di Sabah dan Sarawak, yang mana selama ini mereka akan mendapat undi, yaitu dengan mengatakan bahawa parti lokal, tapi sebenarnya mereka bersekongkol dengan mereka yang ada di pusat. Dan kita lihat ini tidak perlu lagi mereka lakukan, dan saya harap perubahan berlaku di Sabah dan Sarawak untuk menolak kepimpinan yang begini. Yang akan susah adalah kita rakyat. So, inilah penjelasan saya berkenaan dengan isu ini. Sekian, terima kasih.